Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Selamat datang ke channel Lubuh Berita. Sebelum ke videonya, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan lonceng notifikasi. Komen Anda juga amatlah dihargai. Ada Jahkom yang kritik, kata saya hanya mengkritik kerajaan sahaja. Najib patut bantu kerajaan. Jangan hanya menghasut sahaja. Tapi mereka lupa atau enggan mengaku ialah dari mula pelaksanaan PKP 2.0 saya dah berulang kali katakan pelaksanaan PKP 2.0 kerajaan tidak akan berjaya. Tak perlu darurat sebab PKP 2.0 tiada darurat boleh berjaya dan tiada sebab PKP 2.0 tidak boleh berjaya tanpa darurat jika dibuat dengan betul. Tapi dari mulanya niat PKP 2.0 sudah tidak betul, tentu akan gagal dan hanya akan menyusahkan rakyat secara berpanjangan, membazir duit kerajaan dan hasilnya ialah kita akan terpaksa buat PKP 3.0 tak lama lagi. Dari bulan Januari lagi saya dah kata sasaran kerajaan untuk kurangkan kes kedua angka supaya rakyat boleh balik kampung untuk rakyat tidak akan kesampaian sebab logik, sains, data dan pengalaman PKPB untuk beberapa bulan pada akhir tahun 2020 adalah petunjuk bahwa ia nyata akan berjaya. Dari hari pertama PKP 2.0 dilaksanakan, terlalu banyak kelonggaran diberi. Sehingga hari ini, tiada seorang pun dalam kerajaan boleh jawab apa logiknya kilang dan tapak pembinaan yang merupakan penyumbang terbesar gelombang ketiga dibenarkan beroperasi dalam PKP 2.0 yang tujuannya untuk membendung gelombang ketiga. Sehingga hari ini, tiada seorang pun dalam kerajaan boleh jawab apa logiknya IKA, shopping mall termasuk kedai emas dan kedai pakaian dalam mewah Victoria's Secret dibenarkan beroperasi manakala kedai-kedai lain dan peniaga-peniaga kecil disuruh tutup dari hari pertama PKP 2.0. Adakah Victoria's Secret ini satu essential service yang terpaksa dibuka? Siapa boleh jawab? Dari awal lagi, saya dah seru bahwa kerajaan perlu buat PKP 2.0 secara amat ketat tanpa kelonggaran untuk tempoh sehingga 4 minggu dengan bantuan penuh kerajaan untuk memberi impak maksimal supaya kita tidak perlu buat PKP 3.0 dalam masa terdekat. Jangan panjangkan penderitaan rakyat dan jangan korbankan dan bazirkan rakyat menghadap PKP 2.0 secara sia-sia. Amaran saya bahwa pelaksanaan secara separuh masak ini tidak akan berjaya terbukti benar 1,5 bulan kemudian apabila kerajaan terpaksa umum pada 2 Mac bahwa PKP akan tamat dan diganti dengan PKPB biarpun jumlah kes baru 2 Mac sebenarnya lebih tinggi dari masa darurat diumum sebab rakyat dah tak boleh tahan dengan PKP dan bantuan kerajaan tak seberapa. Ya, kita keluar PKP dengan kes baru lagi tinggi berbanding masuk PKP di mana logiknya? Bayangkan rakyat hanya boleh lega sedikit pada bulan Mac selepas korban 2 bulan dalam PKP 2.0. Tapi tak sampai 2 bulan kelegaan kemudian, rakyat bakal berdepan dengan PKP 3.0 sekali lagi. 2 bulan korban secara sia-sia, 2 bulan lega sedikit dan perlu korban lagi 2 bulan. Adakah ini apa yang rakyat mahu? Adakah ini adil pada mereka? Perlukah rakyat menderita sebab niat, perancangan dan pelaksanaan kerajaan sudah terlalu jelas akan tempat tiket kegagalan dari permulaan? Jika mahu buat lockdown dan rakyat perlu berkorban dan bertahan, kenapa tak buat dengan betul? Kau ingat saya suka kata I told you so ke? Tidak. Yang saya sedih dan kecewa ialah berjuta-juta rakyat menderita secara sia-sia dan kelangsungan hidup mereka terganggu semula dalam tempoh yang terlalu singkat. Ini namanya, rakyat dikorbankan selepas mereka telah berkorban secara